Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah. Muqaddimah Suratul Ankabut. Surah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 69 ayat. Dinamakan surah Al-Ankabut, perihal laba-labah, kerana misal perbandingan yang berhubung dengannya ada disebutkan pada ayat 41. Intisari kandungannya menegaskan bahawa orang-orang Islam tidak cukup dengan hanya beriman dan mengaku menjadi Islam sahaja. Tetapi hendaklah mereka sabar dan tabah hati menerima ujian. Sama ada ujian itu berupa perintah-perintah agama yang wajib dilaksanakan atau berupa larangan-larangan agama yang wajib dijauhi, atau berupa kesusahan dan kemalangan yang menimpa diri dan harta benda. Setelah menerangkan bahawa amal-amal soleh menghapuskan dosa dan menggandakan pahala, lalu menyatakan tentang wajibnya manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya, kecuali jika mereka mendesaknya melakukan perbuatan syirik, maka janganlah ia menurut kehendak mereka yang salah itu. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya membaca Al-Quran, memahami dan mengamalkannya, serta mendirikan sembahyang dengan tetap dan sempurna, ikhlas dan khusyuk. Kerana sembahyang yang demikian keadaannya akan mencegah orang yang mengerjakannya daripada perbuatan-perbuatan keji dan juga perkara mungkar. Dan hendaklah sentiasa menyebut serta mengingati Allah Ta'ala, kerana yang demikian sangat besar manfaatnya. Diterangkan pula, kalau berlaku perbahasan agama di antara orang-orang Islam dengan golongan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, hendaklah berbahas dengan mereka dengan cara yang baik, lemah lembut, dan dengan mengemukakan hujah-hujah yang benar, yang menunjukkan kebenaran Islam dan kesesatan kaum kafir. Kecuali orang-orang yang menceroboh di antara mereka, maka gunakanlah cara yang keras untuk menentang pencerobohannya. Ditegaskan pula bahawa Al-Quran Karim tetap datangnya dari Allah dengan tidak syak lagi. Bahkan ia ayat-ayat keterangan yang jelas nyata, yang terpelihara dalam hati orang-orang yang berilmu. Oleh kerana orang-orang Islam dalam zaman Nabi SAW telah diganggu dan dihalang daripada menjalankan agamanya kerana mereka masih kecil bilangannya, lalu diizinkan oleh Allah Ta'ala keluar berhijrah supaya dapat beribadat dengan bebasnya. Surah ini diakhiri dengan menerangkan perjuangan suci yang sewajibnya dijalankan selagi nyawa di kandung badan, yakni orang-orang yang beriman, yang berjuang menegakkan Islam, akan bertambah lagi mendapat hidayah petunjuk dan taufik ke jalan Allah yang membawa kepada keselamatan di dunia dan di akhirat. Berjuang untuk menegakkan Islam sudah tentu dengan berusaha mengembangkan ajaran-ajarannya dan kebudayaannya, menangkis serangan, menangkis tuduhan-tuduhan golongan lain dengan syarahan dan tulisan, dan mengangkat senjata menentang pencerobohan musuh yang menyerang umat Islam dan negara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alif Lam Mim. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibicarakan dengan hanya berkata? Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata, kami beriman? Sedang mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan. Dan demi sesungguhnya, kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Maka dengan ujian yang demikian, nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang sebenar-benarnya beriman. Dan nyata pula apa yang diketahuinya tentang orang-orang yang berdusta. Bahkan patutkah orang-orang yang melakukan kejahatan menyangka bahawa mereka akan terlepas dari azab kami? Amatlah buruk apa yang mereka hukumkan itu. Sesiapa yang percaya akan pertemuannya dengan Allah untuk menerima balasan, maka sesungguhnya masa yang telah ditetapkan oleh Allah itu akan tiba dengan tidak syak lagi. Dan Allah jualah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan sesiapa yang berjuang menegakkan Islam, maka sesungguhnya dia hanyalah berjuang untuk kebaikan dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak berhajatkan sesuatu pun daripada sekalian makhluk. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, sesungguhnya kami akan hapuskan dari mereka kesalahan-kesalahan mereka. Dan kami akan membalas apa yang mereka telah kerjakan dengan sebaik-baik balasan. Surah yang kita akan tafsirkan pada malam ini ialah surah Al-Ankabut. Surah yang ke-29 daripada susunan surah-surah Al-Quran dan masih berada pada juzuk yang ke-20. Surah ini dikenali sebagai Makkiyah, yakni yang diturunkan sebelum hijrah, yang mengandungi 69 ayat. Dinamakan Suratul Ankabut kerana Allah memberi perbandingan orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang menyekutukan Allah dengan selainnya, seumpama laba-laba yang membina rumah yang rapuh, rumah yang mudah hancur dan mudah hilang. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-41, Mathalul ladhina ittakhadhu min dunillahi awliya kamassalil ankabut ittakhazat baita. Bandingan orang yang menyekutukan Allah seumpama laba-laba yang membina rumah. Artinya rumah yang rapuh yang akan hancur. Kandungan surah ini, oleh kerana surah ini namanya Makkiyah, maka kandungannya ialah tentang usul akidah. Hal-hal akidah yang berkait dengan keesaan Allah, yang berkait dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkait dengan kebangkitan semula, yang berkait tentang balasan syurga dan neraka. Dan juga surah ini mengukuhkan iman orang beriman dalam hati-hati mereka pada semua keadaan. Kadang senang, kadang susah. Kadang sihat, kadang sakit. Sibuk ataupun lapang. Bersendirian ataupun bersama dengan manusia. Dalam semua hal. Dan khususnya ketika mana diuji. Ketika mana mendapat ujian daripada Allah SWT. Maka Allah mulakan surah ini dengan menyebut tentang ujian yang bakal menimpa orang-orang yang beriman. Dan kalau kita melihat di antara munasabah ataupun surah ini dengan surah sebelum ini yang kita baca,
ada beberapa persamaan kalau sekiranya suratul Qasas yang kita baca sebelum ini yang menceritakan tentang Fir'aun dan kejahatannya dan penindasannya kepada Bani Israel dan bagaimana kesudahannya Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel, menenggelamkan Fir'aun dan bala tenteranya, dan demikian juga kesudahan Qarun yang sombong, yang takabur dengan hukuman, dengan azab gempa bumi ataupun ditelan bumi. Maka surah ini surah Al-Ankabut, juga menceritakan pertentangan antara kebenaran dan kebatilan, antara yang lemah dengan yang kuat, antara yang sabar mempertahankan iman dengan orang yang menyekutukan Allah Ta'ala. Seolah-olah surah ini ialah surah menceritakan tentang mujahadah orang beriman dalam menghadapi ujian sepanjang mereka berada di Mekah. Mujahadah mereka sama sebagaimana mujahadah Bani Israel bersama Musa menghadapi Fir'aun dan menghadapi Qarun. Yang kesudahan Fir'aun, Qarun hancur. Demikian kesudahan musyrikin Mekah akan kalah dan hina. Dan surah ini, sebagaimana Allah Ta'ala menceritakan dalam surah ini tentang ujian yang menimpa umat Islam di Mekah. Mereka diazab, mereka diseksa. Mereka dihina dan direndah-rendahkan. Persis bagaimana Fir'aun lakukan kepada Bani Israel. Artinya kedua-dua surah ini mengandungi ataupun perintah supaya bersabar dengan setiap ujian. Kalau Nabi Allah Musa diperintahkan bersama Bani Israel sabar dengan kejahatan Fir'aun. Sehinggalah Allah mengizinkan dia keluar daripada Mesir. Dan demikian juga orang beriman bersama Nabi SAW diajar sabar. Sehinggalah mereka diizinkan berhijrah. Dan di antara dua surah ini juga ada persamaannya. Kalau kita perhatikan dalam akhir surah yang kita baca sebelum ini, itu ayat innalladzi farada 'alaikal Qur'an laraduka ila ma'ad. Allah yang menurunkan Quran akan mengembalikan kamu ke Mekah. Dan dalam surah ini pula, yakni surah Al-Ankabut, Allah Ta'ala menceritakan, menyuruh orang beriman berhijrah dengan firman-Nya, ya ibadilladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-Ku yang beriman, bumi aku luas, maka hendaklah kamu sentiasa menyembah-Ku di mana pun. Artinya bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rindu nak balik Mekah, maka malaikat menurunkan, memberitahu Rasulullah tentang ayat yang diturunkan. Allah berjanji akan mengembalikannya ke Mekah. Manakala dalam surah ini Allah suruh orang beriman tetap pendirian di mana pun berada, itu bumi Allah. Wa imam Mekah, wa imam Madinah, itu bumi Allah. Maka di bumi di mana kau berada, yang kesemuanya bumi Allah, maka sembah Allah. Jangan beri alasan kat sana kita beribadat, kat sini tak boleh. Ini semua bumi Allah. Dan Allah yang memiliki semuanya. Maka kepada Allah kamu menyembahnya. Sebagaimana kamu beriman dan menyembah Allah di Mekah, demikian juga di Madinah. Sama. Kerana ini semua bumi Allah SWT. Maka ini di antara persamaan surah ini. Dan juga dia ada ikatan antara dua surah ini dalam menceritakan matlamat dan tujuan. Kalau dalam suratul Al-Qasas menceritakan matlamat akhir dan tujuan akhir ialah kejayaan orang beriman. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam ayat 83 yang kita baca, tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Itulah dia negeri akhirat, yakni syurga. Yang kita dah sebut, syurga yang Allah peruntukkan kepada orang yang tidak pernah sombong di atas muka bumi, yakni yang patuh dan taat kepada Allah dan tidak melakukan kerosakan dengan melanggar perintah Allah, dan kesudahannya bagi orang bertakwa. Manakala suratul Ankabut ini Allah Ta'ala sebut pada akhir ayat, di antara akhir ayat, walladzina amanu wa amilus salihat lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa tajri min tahtihal anhar khalidina fiha ni'ma ajrul amilin. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kami sediakan bagi mereka dalam syurga itu istana-istananya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang banyak. Mereka kekal di dalamnya dan sebaik-baik ganjaran bagi orang-orang yang beramal. Ini dipanggil tarabut. Tarabut hubung kait. Dalam surah Al-Qasas menceritakan bahawa syurga milik khas orang beriman. Manakala surah ini menceritakan istana di dalam syurga.
Sifat syurga itu sendiri, istana yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang disediakan khas untuk orang-orang yang beriman yang melakukan ketaatan kepada Allah. Kemudian kalau kita lihat di akhir surah Al-Qasas sebelum ini, surah yang ke-28, bila Allah menyebut tentang sifat Allah, 3 sifat Allah. Pertama, kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai'in halikun illa wajhahu, semua binasa melainkan Allah. Satu. Yang kedua, Allah sebut sifatnya lahul hukm, bagi Allah segala hukum, qada, ketentuan. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah kamu dikembalikan semuanya. Maka bila Allah Ta'ala sebut pada akhir surah yang lepas bahawa sifat-sifat Allah yang sempurna, yang menunjukkan bahawa orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang tidak mahu mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengingkari hari kebangkitan semula, maka tidak guna kepadanya sebarang usahanya, tidak guna baginya sebarang perkara yang dilakukan, kebaikan yang dilakukan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan mengadili mereka dengan keimanan mereka. Apakah mereka menerima keimanan ataupun tidak? Ya, Allah membatalkan semua kebaikan-kebaikan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak percaya kepada mabda', pada asas bahawa Allah itu esa, yang tak percaya pada asas bahawa ketentuan setiap perkara itu Allah, yang tidak percaya pada asas bahawa Allah tempat kembali seluruh makhluknya. Maka ini meraddun ataupun kita katakan jawapan kepada orang-orang yang menyengutukan, orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan semula dengan menganggap bahawa tidak ada faedahnya untuk kami mentaati, untuk kami ikut, untuk kami beriman, sebab dia cuma melihat dunia yang sementara. Kemudian kalau kita lihat musyamilatus surah, kandungan surah ini. Surah ini dia ada beberapa kandungan utama, ada 8 kandungan utama. Yang sebahagian kita sebut secara umum. Yang pertama, kata para ulama tafsir, pemberitahuan bahawa orang beriman pasti akan diuji. Pemberitahuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa orang beriman akan diuji, dan menceritakan tentang faedah mujahadah nafs, dan tujuan ujian ini untuk mengetahui kekuatan iman orang beriman ketika mana diuji. Kerana orang beriman yang sebenar senantiasa sabar, dia berada menghadapi segala ujian Allah, dan diumpama gunung yang teguh, yang tidak akan teralih walau sedikit pun, dan mampu mempertahankan segala ujian. Yang kedua, bahawa kandungan surah ini menceritakan bahawa bukan sekadar orang beriman diuji, tapi nabi-nabi dahulu juga diuji lebih teruk, lebih berat. Maka Allah menceritakan sebahagian kisah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Shu'aib, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Musa, Nabi Harun. Semua mereka juga diuji. Dan untuk orang beriman mengetahui bahawa Allah akan membantu mereka, dan mengetahui bahawa yang menentang mereka akan dibinasakan. Maka ini kandungan surah ini. Yang ketiga, kandungan surah ini mengajar kita berhujah dengan orang kafir yang menyekutukan Allah dengan hujah yang keras, dan berhujah dengan ahli kitab dengan cara yang bijaksana. Kenapa? Kerana ahli kitab mereka ada asas-asas akidah, tetapi kitab itu diselewengkan. Maka Allah menyuruh kita kalau berhadapan dengan ahli kitab, Kristian dan Yahudi, kena bijaksana dalam berhujah pada mereka. Tetapi menggunakan cara yang keras kepada para penyembah berhala, kerana mereka semata-mata ikut hawa nafsu. Tidak ada langsung kitab. Kalau orang Kristian, mereka akan gunakan gospel mereka atau guna Bible mereka. Orang Yahudi, mereka akan pulang kepada kitab Talmud atau Taurat mereka. Tapi penyembah berhala, kitab apa dia ada? Orang yang sembah berhala, dia tak ada kitab. Kerana itu dia akan berhujah berdasarkan kepada logik. Tetapi cara dia berhujah ialah menyerang orang Islam. Sebab dia tahu bahawa apa yang dia pegang itu salah. Maka dia akan cari kesalahan orang Islam itu. Sebelum orang Islam bercerita tentang dia cerita dengan orang Islam. Maka dia cuba buruk-burukkan orang Islam. Itu cara mereka. Kerana itu berhujah dengan pada penyembah berhala berbeza dengan berhujah dengan ahli kitab. Kemudian yang keempat, penetapan tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dengan mukjizat Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Kerana Rasulullah tak menulis, Rasulullah tidak boleh membaca, maka turun Al-Quran sebagai bukti yang kukuh bahawa Rasulullah ialah pesuruh Allah. Dan yang kelima, keizinan kepada orang beriman untuk berhijrah. Dalam kandungan surah ini, ayat memerintahkan orang beriman untuk berhijrah. Bila mana iman mereka diganggu, difitnah. Dan ayat ini juga menganjurkan orang beriman supaya bersabar dan supaya tidak takut mati. Kerana mati macam mana pun dia akan berlaku di setiap tempat. Tak perlu takut mati dalam memperjuangkan kebenaran dan memberi khabar gembira dengan kesudahan yang baik bagi setiap orang yang beriman dan beramal soleh. Dan yang keenam, dalam kandungan surah ini Allah menceritakan, membongkarkan orang musyrik Mekah di sebalik mereka menyembah berhala, mereka tetap mengakui bahawa yang menciptakan langit dan bumi itu ialah Allah. Yang memberi rezeki itu Allah. Yang menyelamatkan ketika sukar, susah, ketika mereka dalam keadaan kegentingan itu ialah Allah SWT. Orang kafir secara fitrah, di sebalik mereka sembah berhala, tapi bila mereka susah sungguh-sungguh minta dengan Tuhan juga. Dan mereka tak kata pun berhala tercipta langit dan bumi. Kalau kita tanya mereka ni, berhala kamu sembah ke yang ciptakan langit dan bumi, mereka tak akan kata bahawa ini berhala yang buat. Mereka tak berkata Tuhan yang sebenar. Ini pengiktirafan mereka sendiri. Yang ketujuh, Allah menceritakan tentang kelebihan Mekah yang Allah berikan. Mekah, di sebalik keliling Mekah itu banyak perkara yang menakutkan. Padang pasirnya, padang batunya, panasnya. Tiba-tiba Mekah tengah-tengah tu aman. Mekah ni kan dia berada macam tengah-tengah tu. Keliling Mekah tadi semua batu batan. Semuanya padang pasir. Keliling dia. Di sebalik apa yang mengelilingi Mekah itu, yang menakutkan dan sebagainya, tapi Allah jadikan Mekah itu penuh dengan nikmat. Dengan keamanan. Baik dengan penduduknya yang kaya raya. Kemewahan buah-buahan. Sumber air yang mukjizat, air Zamzam. Kaabah yang mulia. Yang menjadi kunjungan seluruh manusia. Maka Allah mengingatkan kelebihan ni. Tetapi kelebihan-kelebihan tersebut tidak dihargai oleh orang-orang Mekah. Bahkan mereka menyekutukan Allah, mendustakan Rasul yang diutuskan. Yang berkesudahan dengan mereka ini dihina dengan kekalahan demi kekalahan. Dan yang ke-8, menjelaskan tentang balasan bagi orang yang beriman, yang bersabar menghadapi ujian-ujian dan kesusahan, yang bermujahadah pada jalan Allah dengan diri dan harta, dan mengatasi ujian-ujian dengan jayanya dengan cara yang baik. Maka Allah memberikan kepadanya ganjaran yang ahsan, yang terbaik, yakni melihat Allah SWT. Maka ini kandungan umum, 8 kandungan umum surah Al-Ankabut yang ada 69 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Sebagaimana mana-mana surah yang dimulakan dengan Alif Lam Mim, ia merupakan satu cabaran kepada para musyrikin Mekah, cabaran kepada para pujangga Arab, cabaran kepada para penyair untuk mendatangkan Al-Quran seumpama ini. Kerana ia satu bunyi yang indah, satu susunan huruf yang cantik. Kebiasaannya dalam mana-mana surah, bila sebut perkataan Alif Lam Mim, maka selepas itu menceritakan tentang Al-Quran. Zalikal kitab. Misalnya kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah, dia sebut Alif Lam Mim, Zalikal kitab. Dan surah Ali Imran dia sebut Alif Lam Mim, Nazzala alaikal kitab. Bila sebut dalam surah lain, surah Al-A'raf misalnya, Alif Lam Mim Sad, kitabun unzila ilaika. Ataupun dalam surah Yasin sendiri, Yasin wal Qur'anil Hakim. Atau dalam surah Sad, Sad wal Qur'an dzikr. Artinya semua, kebanyakan mana-mana ayat Al-Quran yang dimulakan dengan huruf terputus, dipanggil huruf muqatta'ah. Wa imma Alif Lam Mim, wa imma Yasin, wa imma Taha, wa imma Alif Lam Mim Ra, wa imma kita katakan Sad. Maka semuanya ini lepas tu dia akan cerita tentang Quran, melainkan 3 surah. 3 surah bila ada huruf muqatta'ah ini seperti Alif Lam Mim, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad dan Alif Lam Mim. Ada 3 surah yang selepas itu tidak cerita tentang Quran. Yang pertama
ialah surah Maryam. Yang kedua surah Ankabut yang kita bacakan pada malam ini. Yang ketiga surah Rum. Ada surah Rum disebut Alif Lam Mim, ghulibatir Rum. Dia tak sebut zalikal kitab. Untuk menceritakan kejadian. Kalau kebiasaan surah-surah yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah disebutkan tentang Al-Quran yang menjadi manhaj kehidupan. Tetapi bila surah ini dia tak sebut tentang Quran dulu, tetapi dia menyebut tentang ujian yang menjadi sunnah kehidupan. Bila Allah berfirman, ahasiban nas, apakah manusia menyangka? Maksud manusia di sini artinya seluruh manusia. Bila mereka menyangka dengan hidup di dunia mereka tak akan diuji, mereka akan diuji. Dan ujian yang paling tinggi yang Allah akan berikan pada manusia ialah ujian bagi menzahirkan keimanan. Kita ni akan diuji macam-macam. Diuji untuk tengok siapa sabar, siapa itu, siapa ini. Tapi ujian yang paling tinggi nilainya yang Allah buat ujian ialah untuk menzahirkan iman dan kufur dan munafik. Contoh kalau kita duduk universiti, macam-macam ujian ada. Ujian fizikal ada. Ujian awal tahun ada. Akhir tahun ada. Dia ada ujian paling penting sekali. Ujian paling penting sekali. Yang menyatakan orang ni benar-benar cemerlang. Memang dunia ini Allah jadikan sebagai darul ibtila, negeri ujian. Tapi lihat apa yang Allah nak sebut ujian paling tertinggi bagi manusia. Kan nikmat-nikmat tertinggi. Kata Allah, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftan. Apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan begitu sahaja hanya dengan menyebut kami beriman tanpa mereka diuji? Siapa pun berkata dia beriman, maka dia akan diuji oleh Allah SWT. Apakah yang dimaksudkan dengan ujian tersebut? Para ulama menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan ujian-ujian tersebut ialah ujian yang berkait dengan setiap perintah Allah SWT dan setiap larangan Allah SWT. Dan termasuknya melawan hawa nafsu, melaksanakan perintah-perintah fardu yang berkait dengan harta benda ataupun badan, sembahyang, puasa, haji dan zakat. Atau juga ujian-ujian yang melanda pada tubuh badan, pada harta dan pada kemewahan. Untuk menunjukkan siapakah orang beriman yang ikhlas berbanding orang munafik, yang kukuh keimanannya berbanding orang yang goyang. Dan setiap orang akan diberi balasan yang tersendiri. Dalam hadis, Nabi SAW menyatakan, Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-salihun, thumma al-amsalu fal-amsal, yubtala ar-rajul ala hasabi dinih, fa in kana fi dinihi salabah, zida lahu fil bala'. Kata Nabi SAW, yang paling berat ujiannya pada Nabi. Diikuti orang yang seumpamanya di kalangan orang-orang yang soleh. Kemudian orang-orang yang bawahnya. Dan setiap orang akan diuji mengikut agama yang dia ada. Kalau pada agamanya itu ada kekuatan, maka ditambah ujian dia. Jadi kalau kita punya agama ni gagah, kuat, kita diuji lebih berat. Kalau agama kita nipis, dia uji sikit je. Kita mungkin diuji salat jemaah je, tu pun bayar. Tu je ujian kecil. Kita mungkin diuji bab-bab solat sunat malas. Sebut je sunat awam malas. Atau dia mungkin diuji dengan sifat kedekut je. Tapi orang yang makin kuat imannya, yang dia bab-bab solat, bab-bab ibadat, peribadi dia memang kuat, maka dia akan diuji dengan fitnah. Diuji dengan yang lebih berat pada itu. Mungkin sampai peringkat dia di penjara, dia dibunuh. Sebagaimana yang berlaku pada Ibrahim At-Taimi, diuji dengan di penjara zaman Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Di penjara, kemudian bila dia mati dicampur mayat lantong. Tanpa apa-apa kesalahan, dia diuji. Kerana ketakutan yang melampau. Sedangkan dia seorang yang soleh, tapi Allah uji dia. Seorang yang berlaku pada Imam Buaiti, dipenjarakan. Sehingga dibiarkan mati dalam penjara. Sebagaimana Imam Abu Hanifah, mati dalam penjara. Diuji sebagaimana Imam Asy-Syafi'i, diuji dengan ujian yang berat, dipenjarakan. Diheret dengan rantai kaki dan tangan daripada Yaman menuju ke Iraq. Menuju ke Baghdad, kena heret. Bukan hampa pemaidani merah. Bukan dihantar konvoi-konvoi bagi menyambutnya, tapi diseret dengan rantai-rantai besi. Maka setiap orang akan diuji dengan berat. Maka setiap kalau agama dia kuat, maka ujiannya lebih berat.
Apa tujuan ujian ini? Supaya orang munafik tidak boleh mempermainkan iman. Orang munafik dia tak boleh kata saya beriman, kerana ujian ini akan membongkarkan dia. Akhirnya digagal untuk solat, digagal untuk ke masjid, digagal untuk melakukan segala kefarduan, digagal untuk mematuhi larangan Allah Ta'ala, maka makin zahir munafik dia. Manakala orang beriman, dia sentiasa siap siaga dengan setiap ujian Allah. Sampai peringkat ujian yang tertinggi sekali. Sebagaimana diceritakan sebab turunnya ayat ini, bila mana orang-orang yang beriman diuji dengan ujian yang berat. Dikatakan bahawa ayat ini diturunkan kepada Ammar bin Yasir. Ammar diuji dengan ujian yang berat dan melihat ibunya mati dibunuh, ayahnya juga mati dibunuh. Maka dalam situasi tersebut, dia pun tak tahan dengan ujian-ujian tersebut. Maka turun ayat ini bagi menyatakan, bagi mengingatkan Ammar dan semua orang beriman di Mekah bahawa keimanan menuntut kepada ujian. Diriwayatkan turun ayat ini kepada sebahagian para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in yang tidak berhijrah. Sebahagian sahabat berhijrah dan sebahagian sahabat tidak berhijrah. Maka sahabat-sahabat yang berhijrah menyuruh sahabat yang tak berhijrah supaya meninggalkan kota Mekah untuk pergi berhijrah. Lalu mereka pun pergi. Tetapi mereka diekori oleh musyrikin Mekah. Ditangkap dan dipulangkan kembali ke Mekah. Lalu mereka merasa sedih. Kemudian mereka ditulis lagi surat oleh orang beriman supaya berhijrah tinggalkan Mekah. Mereka keluar sekali lagi. Lalu mereka diberi pesan. Mereka berpesan sesama mereka. Fa in taba'na ahadun qatalna. Kali ini kalau ada orang cuba ikut kita dan nak pulangkan balik kita ke Mekah, kita lawan. Hari itu kita macam bio je, ni kita lawan. Fakharaju, lalu mereka keluar, lalu diikuti oleh musyrikin Mekah. Maka berlaku perbalahan dan peperangan antara mereka, sebagian mereka mati, sebagian mereka selamat. Maka turun ayat ini untuk menunjukkan tentang ujian yang menimpa mereka. Dan diriwayatkan juga bahawa ayat ini, itu ayat hasiban nas, kepada sebahagian penduduk Mekah yang keluar daripada Mekah untuk menemui Nabi SAW dalam hijrah. Ya Rasulullah dah hijrah. Sebahagian lagi masih ada nak jumpa Nabi SAW. Lalu mereka disekat oleh musyrikin Mekah. Dan dibawa pulang. Dibawa pulang kembali. Lalu saudara-saudara mereka di Mekah, di Madinah, tulis surat supaya mereka kembali berhijrah. Lalu mereka pun berhijrah. Lalu mereka disekat oleh musyrikin Mekah. Berlaku pergaduhan sesama mereka. Ini berlaku perang. Sebahagian mereka mati terbunuh. Sebahagian mereka selamat sampai ke Madinah. Maka turun ayat ni dan ayat selepasnya, walladzina jahadu fina lanah, ayat akhir surah ini, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berperang pada jalan kami akan tunjukkan jalan keluarnya. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang baik. Dan diriwayatkan oleh Muqatil. Ayat ini turun pada Mihjah, hamba kepada Umar Al-Khattab, yang merupakan orang yang pertama yang terbunuh dalam peperangan Badar. Kerana dipanah oleh musyrikin Mekah bernama Amir bin Hadrami. Lalu Nabi SAW mengatakan, Sayyidus Syuhada Mihjah, penghulu kepada segala orang mati syahid namanya Mihjah. Wa huwa awwalu man yud'a ila babil jannah min hadhil ummah. Dan dia ialah umat yang pertama yang dipanggil di pintu syurga. Yang pertama dipanggil pintu syurga Mihjah. Maka kedua ayahnya pun sedih. Dan isterinya juga sedih dengan kematian Mihjah. Kita tahu Hamzah disebut selepas itu. Penghulu segala orang yang mati sebab Hamzah dalam perang Uhud. Mihjah dalam perang Badar. Mihjah ni dia hamba Umar Al-Khattab. Lalu Umar bebaskan dia. Dia panggil Maula. Mihjah Maula Umar. Dan Mihjah ini ialah hamba yang paling disayangi oleh Umar Al-Khattab. Dan dia dimerdekakan. Dan dia ikut perang Badar dan dia mati terbunuh. Bila dia mati terbunuh, mak dia sedih. Ayah dia sedih dan isterinya sedih. Maka turun ayat ini. Apakah mereka menyangka bahawa cukup mereka berkata beriman dan kadang mereka tak diuji? Akan diuji. Maka ini antara beberapa sebab. Baik, kita katakan tadi bahawa surah ini kan diturunkan sebelum hijrah. Apa pula cerita lepas hijrah? Para ulama menyatakan sebahagian surah walaupun dia bersifat makkiyah diturunkan sebelum hijrah, diulang turun selepas peristiwa hijrah.
Diulang turun. Sebagai contoh Fatihah. Fatihah diturunkan di Mekah dan diturunkan di Madinah. Tetapi dia akan ambil secara hukum dari sudut permulaan turun kat mana. Diulang balik, ulang turun. Jadi Al-Quran, dia bukan sekadar turun sebagaimana ayat-ayat yang diturunkan. Ada ayat-ayat yang diulang turun. Diulang turun untuk 2 kali. Kenapa peristiwa itu sama dengan apa yang dituntut sahabat? Diuji. Kerana perang Badar umat Islam diuji berat. Maka Allah nak beritahu, apakah kamu ingat kamu boleh kata beriman saja tanpa diuji? Kami akan uji. Maka sebagai ujian itu kematian orang yang kamu sayang. Itu Mihjah yang merupakan ataupun yang telah disedih oleh mak ayah dia dan juga oleh isterinya. Maka tu ayat ni supaya jangan bersedih. Ini ujian yang biasa yang akan dilalui oleh orang beriman. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan tentang ujian-ujian ini. Bahawa ujian Allah Ta'ala kepada orang beriman ini bukanlah perkara baru. Laisa bid'an. Bukan benda baru. Tetapi ia sunnatullah yang telah berlalu sebelum ini. Dan ketika ini dan selepas ini. Ujian. Bila Allah kata ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftan. Apakah manusia menyangka cukup mereka kata mereka beriman walau ujian belum lagi datang? Walau mereka belum lagi diuji. Ia ayat ini bukan sekadar menceritakan bahawa setiap yang beriman akan diuji semenjak umat dulu. Sehinggalah umat sekarang dan umat akan datang. Kita hari ini pun akan diuji. Kita dah sebut tadi bentuk-bentuk ujian mengikut solabah kekuatan agama kita. Ada orang dia bergelut dalam bab nak jaga solat dia. Itu ujian dia. Ada orang dia bergelut dalam bab keluar zakat. Bab sedekah. Ada orang bergelut dengan ujian mentaati mak ayah dia. Ada yang bergelut dengan ujian mentaati suami dia. Ada yang bergelut pada ujian menjaga silaturahimnya. Ada yang bergelut dengan ujian menegakkan kebenaran, menentang kezaliman. Setiap orang akan diuji ikut kekuatan iman dia. Kita tidak layak minta Allah uji. Kita tak layak, ya Allah ujilah aku. Biar ujianku lebih berat. Tak boleh. Tapi kita minta kepada Allah sabar bila diuji. Sebab itu Rasulullah mengajar kepada kita minta afiat. Apa itu afiat? Selamat daripada bentuk ujian yang tak tertanggung. Bila Abbas hantar anak dia, Abdullah. Bila Abbas datang jumpa Rasulullah lalu kata, ya Rasulullah, alimni doa. Ad'u biha fi salati. Ajar aku doa, aku nak doa lepas solat aku. Maka jawab Nabi SAW, salillaha al-afiyah. Minta afiat. Lalu Abbas tak puas hati doa tu pendeknya. Maka Nabi kata minta afiat. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya Allah, aku mohon kepadamu afiat. Apa maksud afiat? Afiat kalau terjemah bahasa mudahnya selamat. Afiat kalau terjemah bahasa mudahnya ialah terpelihara daripada sebarang musibah. Maka kita diajar minta afiat. Kata Rasulullah hadis yang lain, la tatamannau liqa'al adu. Wasallallahu al-afiyah. Jangan bercita-cita nak jumpa musuh. Doalah biar kita sentiasa selamat. Tapi kalau kita jumpa, tetapkan pendirian. Kita jangan minta, ya Allah ujilah aku supaya imanku bertambah. Jangan minta. Kita tak tahu kuat tak kuat kita. Tapi bila mana Allah uji, maka minta sabar. Kita tidak dibenarkan minta ujian. Jangan minta uji. Ya Allah ujilah aku supaya aku jadi seperti Umar Al-Khattab macam dulu. Takut bertukar jadi Abu Lahab. Jangan minta diuji macam tu. Tapi bila Allah uji, kita minta sabar. Ya, ada orang kadang-kadang nak uji iman dia. Dia pun pergi kelab malam nak uji iman. Dia pun pergi tempat ni dia nak uji iman. Akhirnya dia terpengaruh. Dia terpengaruh, dia berkawan orang jahat nak uji iman dia. Akhirnya dia jadi jahat. Dia berkawan dengan orang lara, konon saya tak apa, saya kuat iman. Akhirnya dia akan jatuh. Sebab itu jangan kita cuba uji iman kita. Tapi bila mana kita diuji, mohon kepada Allah kesabaran. Kemudian kata Allah SWT sebab menyebut tentang hakikat keimanan itu diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kami telah uji orang-orang yang sebelum kamu. Untuk kami menzahirkan siapa yang benar-benar beriman. Yang benar-benar taat kepada kami, yang benar-benar mencari kedudukan kemuliaan di sisi kami. Kami dah uji. Diriwayatkan bila
sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak tahan diuji. Sebagian mereka. Itu kisah Khabbab bin Arak. Khabbab bin Arak bila dia punya tuan dia bernama Ummu Ammar, tahu dia masuk Islam. Maka Ummu Ammar ambil besi panah letak atas kepala. Suruh dia keluar Islam. Khabbab ni dia pandai buat pedang. Dan pedang dia paling tajam di kota Mekah. Maka orang Mekah akan upah dia buat pedang. Dia kerja sebagai haddad, tukang besi. Tuang dia bernama Ummu Ammar. Ummu Ammar marah sungguh dia masuk Islam. Maka panggil beberapa orang pemimpin musyrikin Mekah pakat belasah dia. Tak cukup belasah, dia ambil besi panas yang biasa orang buat besi itu dibakar. Letak atas kepala. Maka pingsan Khabbab. Bila pingsan Khabbab, maka Khabbab datang jumpa Rasulullah. Nabi sedang berbaring kepenatan dekat kawasan Kaabah. Berbantalkan jubah. Nabi ambil jubah dia, lipat buat bantal. Lalu kata Khabbab, ya Rasulullah, ala tastansiru lana, ala tad'u lana. Ya Rasulullah, tidakkah Tuhan mau tolong kita? Dengan cara doa pada Allah, tak tahan dah ni kena uji. Lalu kata Nabi SAW, wahai Khabbab, bukan kita je diuji, orang dulu juga diuji. Sebahagian mereka itu ditangkap, lalu ditanam di dalam tanah, dan didatangkan gergaji dan dipotong kepala mereka sehingga terbelah menjadi dua. Dan sebahagian mereka pula digunakan cakar besi memisahkan tulang dan dagingnya. Tetapi mereka tidak pernah berpaling dari agama mereka. Kamu ni kena besi panah atas kepala je. Sebahagian mereka ni digali lubang, ditangkap, digali lubang, letak dekat lubang, lalu gergaji kepala terbelah dua. Dia buat macam pohon kayu. Dan sebahagian pula mereka diambil cakar besi, dipisahkan daging dan tulang mereka. Macam kita ambil garpu tu, keruk ayam tu, sehingga nampak tulang. Begitu dikeruk dia punya daging mereka. Tapi kata Rasulullah, fama yasrifu dzalika an dinihi. Mereka tak pernah tinggal agama mereka. Ya Khabbab rasa dah teruk, dah kena teruk ni, besi panah atas kepala. Tapi orang dulu lagi tu digergaji kepada mereka. Dipisahkan daging dan tulang mereka. Wallahi kata Rasulullah, la yutimmanna hadzal am, demi Allah, agama Islam ini akan sempurna, akan tersebar. Hatta yasira ar-rakibu min Sana'a ila Hadramaut, sehingga orang boleh berjalan daripada Sana'a ke Hadramaut, la yakhafu illa Allah, tidak takut melainkan Allah. Wa dhi'ba ala ghanami, kalaupun bimbang cuma bimbangkan serigala, kacau kambing. Tak ada fikir orang jahat. Walakinnakum tasta'jilun, tapi kamu wahai Khabbab, kaum gopoh-gapah. Nak berjuang hari ni juga menang. Nak berjuang hari ni juga orang kafir kalah. Qaumun tasta'jilun, gopoh-gapah. Tentang benda penyakit kita, penyakit nak cepat menang ni kena buat. Penyakit nak cepat menang ialah satu penyakit membahayakan orang beriman. Bukan maksud kita tak nak menang. Bukan maksud kita tak nak berjaya. Kalau boleh kita nak kuasai dunia. Kita tengok ni Amerika kuat, negara kafir semua kuat. Tentera kuat, ekonomi kuat, semua kuat. Maka kita tak sabar-sabar nak menang lawan mereka. Akhirnya kita buat tindakan yang merugikan agama, memfitnah agama. Memfitnah agama. Dah ada label teroris pula. Kenapa jenis tak sabar? Tak sabar, serang ni, serang sana, serang ni, fitnah. Walhal kita diajar untuk melihat jalan dakwah yang luas. Berbanding sikap gopoh-gapah nak menang. Kerana sebagian orang Islam berpenyakit dia nak menang. Dia nak menang tu akhir kecenderungannya bong sana, bong sini, nak menang cepat. Walhal dia mengundang fitnah besar pada agama. Jangan menjadi kaum yang berfikir cepat nak menang. Tapi lihatlah ruang-ruang perjuangan yang ada. Perkataan ke dan sebagainya. Ruang-ruang aman yang ada. Ruang-ruang aman yang banyak. Hatta Nabi SAW bersabar dalam tempoh 13 tahun. Patutnya dah kena sekali tu hijrah ke Madinah. Kenapa Allah biarkan ia berlangsung 13 tahun? Berlangsung 13 tahun. Nabi Nuh, kenapa Allah biarkan 950 tahun? Dibiarkan, boleh je nak terus banjir. Dah degil-degil 3-4 hari dah dakwah ni degil belaka. Maka turun hujan, banjir, kapal mudah. Dah 3 hari je mati belaka. Tak, 950 tahun. Berapa generasi tu? Ubah-ubah. Semua ni kita kena belajar. Sebab apa? Walau bagaimana sukar pun dunia, syurga yang menanti terlalu indah. Atau walaupun main serabut, sakit hati sini, Ustaz, asyik kita kena tindak, kita kena itu, kita kena ni. Jawapannya dunia ni sekejap je. Jangan jelek, mati kita. Yang menunggu kita syurga yang indah.
yang kalau kita tahu, kita sanggup jadikan tubuh kita semua, setiap incinya diuji oleh Allah. Biarlah kita tak menang pun. Sebab nilai menang sebenarnya di sisi Allah. Tapi oleh kerana kita manusia ni tak berapa faham benda tu, maka Allah beri juga kemenangan dunia. Sebab kita jenis tak sabar. Dek kerana tak sabar tu Allah tunjuk walhal. Sebenarnya yang Allah siapkan di syurga itu jauh lebih hebat. Tapi kita tak sabar tu ada. Perangai kita ni ada tak sabar. Maka bila mana kita buat ketaatan kat dunia, Allah beri juga balasan di dunia. Walaupun sebenarnya balasan di akhirat sudah memadai. Tapi macam saya kata, kita kaum ni tak sabar. Kalau derma nak dapat untung cepat. Tak sabar ni. Kalau tak dapat macam ni, tak dapat. Ustaz kata kali ganda ni. Sebab dia nampak yang dunia ni. Dia nampak yang bentuk zahir. Jadi Ustaz, kalau kita baik, orang hormat. Kenapa orang tak hormat saya? Saya baik. Baik dia jahat pula. Orang hormat saya bila saya jahat. Maka benda-benda macam ni ialah ujian Allah Ta'ala pada kita. Oleh sebab itu Allah kata, bukan sekadar kamu je diuji. Orang-orang dahulu juga diuji dengan berat. Dengan ujian-ujian yang kita tak dapat bayangkan. Dalam hadis yang lain, bila Nabi SAW satu ketika, kata Abu Sa'id Al-Khudri, aku masuk datang jumpa Rasulullah. Tiba-tiba aku dapati baginda demam. Lalu aku letakkan tanganku ke atasnya. Ambil tangan tok, rasa dahi Rasulullah. Fawajadtu harrahu baina yaday fawqa al-lihaf. Aku dapati kepanasan tadi. Rasulullah berselimut, pegang selimut pun dah panas. Panas sungguh ni. Tak ada pegang badan, pegang selimut. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, ma asyaddaha alaik. Berat no demam ni. Teruk benar demam. Lalu kata Rasulullah, inna kadzalika yudha'af lanal bala. Kami macam itulah, ujian kami digandakan. Kami ni demam kami digandakan. Dan digandakan juga pahala kami. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, ayun nasi asyadda balaan. Siapakah yang paling berat ujiannya? Jawab Nabi SAW, Nabi-Nabi lah. Lalu kata Abu Sa'id, lepas Nabi-Nabi siapa? Jawab Nabi SAW, orang-orang soleh. Orang-orang soleh. In kana ahaduhum la yubtala bil faqr hatta ma yajid illa al-aba'ah yahubuha. Dan sebahagian kamu mungkin diuji dengan kefakiran sehingga hanya ada selai pakaian je yang menutupi badannya. Yang kamu akan diuji macam tu. Wa in kana ahaduhum la yafrahu bil bala. Sehingga ada di kalangan kamu nanti kamu akan jumpa Abu Sa'id, dia akan gembira dengan ujian sebagaimana seorang bergembira dengan kesenangan. Ini akan ada kaum umatku. Walau diuji, dia akan gembira dengan ujian. Sebagaimana kamu gembira dengan mendapat nikmat. Kita kan gembira sihat. Tapi akan ada umatku dia gembira bila sakit. Kita kan gembira kaya. Akan ada di kalangan umatku akan gembira bila miskin. Kerana dia mula faham ujian. Kita kan tuan-tuan gembira bila ramai orang. Kalau tak ada orang kita sedih. Akan ada di kalangan umatku yang bila bersenian dia gembira. Berarti nak tunjuk sampai peringkat ujian tadi mengangkat iman. Angkat iman seseorang. Sehingga orang beriman akhirnya melihat ujian itu satu perkara yang menggembirakan mereka. Kan dijanjikan pahala, dirasakan makin dekat dengan Allah SWT. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, lepas menyebut tentang hakikat iman diuji. Am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at, apakah orang-orang yang membuat dosa? An yasbikuna, menyangka dia akan terlepas begitu saja. Pertama Allah beritahu orang beriman. Orang beriman takkan terlepas dari ujian. Ini orang beriman kena tahu. Manakala orang buat dosa pula tak kena pun, kamu jangan ingat terlepas daripada hukuman. Orang beriman takkan terlepas dari ujian. Orang yang buat jahat, yakni orang-orang kafir, dia takkan terlepas daripada hukuman. Ayat ini diturunkan kepada Walid bin Mughirah, Abu Jahal, Al-Aswad, As bin Hisham, Utbah, Walid bin Utbah, Uqbah bin Abi Mu'aid, Hanzalah bin Abi Sufyan, As bin Wa'il. Ni semua ketua-ketua musyrikin Mekah. Sebab mereka, selama mereka melawan Islam, melawan Rasulullah, sihat tubuh badan, bisnes pun okey. Mereka menyangka tak akan kena apa-apa. Tak ada apa pun kena. Tubuh sihat, macam biasa. Boleh makan banyak, boleh minum banyak, boleh tidur banyak. Boleh terus berhibur. Macam tak ada pun bala. Seolah-olah mereka ni, tuan-tuan, buat jahat kat Mekah. Kan kita kan sebut kalau kat Mekah jangan buat jahat, terus kena. Kita kan takut Mekah buat jahat ni, terus kena. Puak-puak ni tak takut buat jahat. Supaya kita tahu,
Golongan yang tak takut buat ajakan Mekah tu ada. Dah ada dulu lagi dah ada. Tak kira lah Kaabah ada ke, ini tanah mustajab. Mereka tak takut. Sebab hati mereka dah keras. Bukan sampai peringkat mereka tak takut buat kufur di Mekah. Sebab mereka kata, kalaulah kami ni salah, Allah dah turun bala lama dah. Kalau kami ni salah. Kalau kamu ni betul Rasulullah, kami kena turun bala lama dah. Orang-orang jahat akan bercakap begitu. Kalau betul saya ni jahat. Kalau betul saya ni salah. Kenapa Allah tak turun bala? Kan mereka mencabar azab. Lalu Allah turunkan ayat ini. Jangan kamu menyangka. Kejahatan kamu buat menjadikan kamu terlepas. Kerana Allah tentukan waktu kemusnahan. Akhirnya datang perang Badar. Mati sebahagian besar mereka. Baru nampak itulah bala ni. Dan datang peperangan demi peperangan. Mereka kalah dan kalah dan kalah. Sehingga pembukaan kota Mekah. Mereka terhina, ditawang semuanya. Tetapi Rasulullah merdekakan semuanya. Semua kena tawang, terhina. Kalau hari itu Nabi nak jadikan hamba abdi pun boleh. Tapi Nabi memikirkan hubungan kaum kerabat. Dan kemuliaan Mekah. Dan kemuliaan akhlak Nabi SAW. Maka kata Rasulullah, izhabu fa'antumut tulaqa. Pergilah balik rumah masing-masing. Kamu semuanya merdeka. Kalau Rasulullah jadikan dia hamba, sebagaimana mereka buat pada hamba-hamba yang pernah ada di tangan mereka, Nabi boleh buat. Mereka waktu itu dah pasrah. Dah ingat balik kejahatan yang banyak mereka buat pada orang Islam dan pada Nabi SAW. Nabi tanya, Madza tadhunnuna an af'ala bikum? Agak-agak kamu, aku akan buat apa? Mereka duk bayar macam-macam dulu, sakit kepala dulu, pukul belakang dulu, seksa bila dulu, bunuh Sumayyah, bunuh setiap. Tahu-tahu orang kalau buat salah, kau tanya agak-agak saya akan balas macam mana? Oh, ketakutan datang. Akhirnya mereka terjumpa satu perkataan. Mereka kata apa? Akhun karim wa ibnu akhin karim. Wahai Muhammad, kamu orang baik. Kamu pun anak orang baik. Pandai pula mengaku baik. Dulu terus belasah Nabi SAW. Hari ni dah pasrah. Orang baik, anak orang baik. Lalu kata Rasulullah, pergilah aku merdekakan kamu. Akhirnya mereka masuk Islam semua. Semua masuk Islam kat Mekah. Jadi Allah ingatkan kepada orang kafir. Bukan orang kafir kat Mekah je. Ni orang kafir kat Malaysia. Orang kafir satu dunia. Jangan ingat bila buat jahat. Bila mensyirikkan Allah. Tak kena pembalasan. Belum sampai masa. Akan sampai masa. Kerana semua kita dah baca akhir surah Al-Qasas. Kita semua akan mati kembali kepada Allah. Dan itulah waktunya. Kenapa Allah tak hukum sekarang? Sebagai rahmat Allah. Rahmat Allah kepada orang beriman untuk berdakwah. Rahmat Allah juga pada mereka untuk mereka diterus diberi peluang untuk mengenali kebenaran. Maka ini satu sifat lutfun, kelembutan Allah pada hamba ni. Allah boleh dia binasa setiap kali orang tu derhaka. Tapi itu bukan cara Allah. Itu bukan sunnatullah. Maka sampai masa. Dan Allah Ta'ala menyatakan masanya akan sampai. Kemudian Allah menyebut. Man kana yarju liqa Allah. Siapa yang berharap pertemuan dengan Allah. Fa inna ajalallah la'at. Waktunya hampir sampai. Siapa pun yang ikhlas dalam amalan. Siapa yang sibuk dalam ketaatan. Siapa pun diuji dengan siapa pun yang sabar dengan ujian. Siapa pun yang mujahadah dan mendekati Tuhan. Maka dia akan bertemu dengan Allah. Pasti. Masanya akan sampai. Wa huwas sami'. Allah itu mendengar. Pujian-pujian, doa-doa, harapan-harapan. Al-alim. Melihat perbuatan-perbuatan dan ketaatan kamu. Wa man jahada, siapa yang bersungguh-sungguh untuk beribadat, fa innama yujahidun nafsi, dia melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri. Tentang kita kalau bersungguh ibadat, ini merupakan perintah. Kadang-kadang mood kita ni tak betul. Mood kita ni malas, tak stabil. Ada waktu mood kita tak nak bangun malam, tak nak baca Quran, tak nak zikir, tak nak pergi kuliah, tak nak itu. Dia ada mood-mood yang mempengaruhi kita. Maka Allah ajar kita mujahadah. Kalau kamu mujahadah, yang untungnya kamu. Kalau kita biar mood tu menguasai kita, malas, yang ruginya pun kita. Maka kita kena mujahadah. Orang beriman kita dah ajar. Dia bukan sekadar berebut buat baik. Mencari apa yang jadi baik. Dan bila mana dia buat baik, dia takkan tinggal. Kita punya syiar orang beriman, kalau kita dah buat sekali benda tu, kita takkan tinggal. Bukan jenis orang beriman buat tinggal, buat tinggal, buat tinggal. Tak, buat kita terus buat. Kita tambah lagi aja. Ini namanya mujahadah. Dan ini juga namanya istiqamah.
Tapi buat kejap, kemudian tinggal sebulan, tinggal 2 bulan, tinggal setahun, lepas tu tinggal terus. Akhirnya nama kita digugurkan dan senarai orang-orang yang melakukan kebaikan. Kerana setiap kebaikan kita buat, nama kita tercatat. Ini ahli puasa, ini ahli tahajud, ini ahli Quran, ini ahli ilmu, ini ahli sekian-sekian, tercatat. Dan bila mana kita meninggalkannya, maka senarai itu pun gugur. Tu kadang-kadang ada orang tu bila tinggal, dia terus tak dapat buat lagi benda tu. Dulu boleh selawat sekian banyak, sekarang dah tak boleh. Kerana namanya sudah digugurkan. Tapi macam mana nak dapat balik? Taubat pada Allah. Taubat sungguh-sungguh sehingga nama kita masuk balik. Nama kita disebut balik di kalangan senarai orang-orang yang buat taat. Dulu biasa qiyamul lail, hari ni dah tak qiyamul lail, bangun rapat-rapat subuh. Nama kita sudah digugurkan di kalangan ahli qiyam. Nak balik taubat sehingga dapat balik. Contoh kalau kita ni kat dunia, kalau nama kena gugur, kita rasa macam teruk no kita ni. Digugurkan daripada AJK masjid, teruk kita. Atau bahasa mudah ni kena pecat. Bunyi kena pecat tu macam teruk lah kita. Dia pecat. Padahal kita AJK kira-kira je. Tukang kira-kira. Pun terasa. Jangan kata kalau pengusi kena pecat. Pengusi kena pecat, timbalan kena pecat. Besar bunyinya. Tetapi lebih besar pada itu bila kita ditanggalkan dan senarai nama yang dekat dengan Allah. Dan setiap ibadat dia ada ahli dia. Dan kita kalau boleh nak jadi semua, ahli semua. Ahli ilmu kita, ahli ibadat kita. Ahli kerabat ataupun kita ahli silaturahim kita. Semua ahli kebaikan kita. Kita bukan jadi nak pilih-pilih, tak ada. Kita tak ada waktu nak pilih-pilih. Kita ambil semua. Kerana kita tidak tahu mana satu yang Allah Ta'ala terima. Kemudian kata Allah SWT, Inna Allaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya. Supaya kita tahu kalau kita tak buat, Allah tak miskin pun. Kalau rumah Allah ini dikosongkan, Allah tak miskin pun. Kalau semua ketaatan tidak dipedulikan, Allah tak terkurang apa-apa kerana Allah tu Maha Kaya. Yang ruginya kamu. Yang rugi kamu. Kalau kita pakak semua, misalkan jangan ke masjid, jangan ke solat, jangan sembahyang, jangan baca Quran, tak agama Allah takkan padam. Cahaya Allah tak pernah terpadam. Wa imma ditinggalkan oleh orang-orang yang cuai dan berdosa ini, atau dihalang oleh musuh-musuh agama ini. Mana pernah cahaya Islam padam? Mana pernah? Sekat sini cahayanya berkembang di sana. Ditahan di sini, maka dia mengalir di sana. Itu yang kita sebut, mana pernah umat Islam kurang. Umat Islam sentiasa bertambah. Kalau kita dengar orang ni murtad, orang tu dia murtadkan sekian-sekian, umat Islam tetap bertambah. Dia takkan kurang. Dia agama yang sentiasa bertambah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Al-Islamu yazid wala yankus. Islam ni sentiasa bertambah. Dia tak kurang. Dan hadis Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam sifatnya terus meninggi dan takkan ada tinggi padanya. Tu kalau kita tengok statistik, dia naik, dia Islam naik. Dia tak turun, naik. Kalau ada sebagian tinggalkan, dia akan naik kat lain. Kerana dia agama Allah. Zaman Abu Bakar murtad, tak kurang umat Islam. Demikian juga zaman pecah belah. Pada zaman umat Islam berpecah belah, orang Islam tak kuat. Perang dunia pertama, umat Islam tak kuat. Perang dunia kedua, umat Islam pun tak kuat. Penjajahan ekonomi, umat Islam tak kuat, ramai. Walaupun kita banyak negara Islam miskin, dah dikategorikan dunia ketiga, dunia keempat, tak, umat Islam tak jadi kuat sebab miskin. Tetap banyak dan banyak. Maka itulah keunikan agama Allah Ta'ala. Walladzina amanu wa amilus salihat. Dan orang yang beriman dan beramal soleh, kami berikan kepadanya, lanukaffiranna anhum sayiatihim. Kami akan ampunkan dosa mereka. Walanaziyannahum, dan kami akan beri balasan mereka. Ahsanalladzi kanu ya'malu, lebih baik daripada apa yang mereka buat. Tentang orang beriman ni, Allah janji siapa beriman beramal soleh, kalau dia buat dosa Allah ampunkan. Sebab tu kita tak boleh kata bila orang beriman ni, dia beriman baik, betul dia adalah buat salah-salah, kita tak kata oh masuk neraka. Tak boleh. Sebab Allah akan ampunkan dosa dia. Kalau kita kata ni orang Islam, ya, orang beriman, bila kadang-kadang dia akan buat dosa. Dia buatlah dosa, dia makan kerupuk lekor ke dosa dia. Makan kerupuk lekor, masuk neraka. Tak boleh kata macam tu. Yang tak bersih ni, kerupuk lekor yang tak bersih. Yang ikan pun, masuk neraka. Tak boleh kata, tak boleh beri satu konstruksi masuk neraka. Kita boleh kata berdosa. Berdasarkan pandangan yang menganggapnya najis. Berdasarkan pandangan. Apatah lagi perkara itu khilafiyat. Dalam mazhab kita sendiri. Dia khilaf dalam mazhab kita. Dia melihat bahawa darah ikan dipanggil sebagai surah, bukan daman. Ia cuma gambaran darah tapi bukan darah.
Sebab darah ikan dia tak macam darah orang dan sebagainya. Dia macam air je. Dia panggil surah. Yang ulama kata tak, darah ikan ni tak najis. Campur sekali pun tak apa. Demikian juga perutnya tak najis. Sebab berdasarkan hukum umum yang disebut dihalalkan kepada kita bangkai, 2 bangkai ikan. Dia sebut ikan sekali. Nabi tak kata ikan tanpa perut. Nabi tak cakap macam tu. Nabi sebut ikan. Maka tak boleh satu konstruksi bila orang Islam buat salah, neraka. Tak boleh macam tu. Ni awak ni ambil 2 orang, neraka. Ni neraka. Neraka semua. Tak boleh. Kerana Allah, orang-orang beriman Allah janjikan diampunkan dosa. Bila orang beriman buat salah, kita kata ya salah, dia berdosa. Tapi bukan kata neraka. Kerana Allah akan ampunkan dosa. Allah Ta'ala akan ampunkan dosa. Jadi jangan kita, perkataan neraka ni benda yang paling jauh kita patut atau tak digunakan untuk orang beriman. Dia untuk orang kafir ya neraka. Itu pun kita tak boleh sebut ta'yin, menyebut secara nama. Tak boleh. Umum boleh. Orang kafir masuk neraka. Tapi kalau orang beriman dia buat silap tu, silap ni, kita tak boleh kata. Silap ni neraka. Ni silap pangkau pun neraka juga. Tak boleh cakap macam tu, tak betul. Orang Islam mungkin dia buat silap. Mungkin dia buat salah. Maka menyatakan neraka tak boleh. Kata dia salah ya. Dia mungkin salah. Mungkin boleh dosa. Pun kadang-kadang kita tak boleh kata dosa direct. Mungkin boleh dosa. Mungkin. Kerana dia ada isyihad dia mungkin. Ada sebab-sebab. Lepas tu kita bila sebut orang beriman dia ada hak besar. Orang beriman. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah ampunkan dosa dia. Maknanya kalau dia ada buat benda tu, benda ni, Allah ampunkan dosa. Kadang orang beriman dia berzina contoh. Oh neraka, zina. Dia neraka. Tak, mungkin Allah ampunkan dia. Ni orang beriman mungkin dibunuh. Neraka. Tak boleh kata neraka dia. Dia dosa. Mungkin Allah ampunkan dosa dia. Sebab dia ada iman. Kerana sepakat orang beriman, dia tak akan dikekalkan dalam neraka dan dia boleh disyafaatkan untuk tidak masuk neraka. Sebab iman yang dia ada. Dan Allah boleh ampunkan dia. Sebab itu kata Nabi SAW, siapa yang melakukan dosa besar, Allah boleh ampunkan atau Allah hukum dia. Allah boleh ampun. Sebab itu dia tak boleh sebut direct cepat sangat. Dia jadi macam resah orang. Saya dah makan kuk lekor sak neraka dah. Padahal kawan ni buat tu, buat ni. Dia konstruksi cepat. Dia niat, dia betul lah. Kita faham buat hukum untuk menjauhi benda ni. Tapi dia tak boleh begitu. Dia mesti kaedah dia mungkin dosa. Tapi kata neraka tak, mungkin Allah ampunkan dosa dia. Jadi setiap kita ada dosa kita masing-masing. Dia tak dosa sini, dia dosa sana. Awak ngumpat masuk neraka, terus neraka. Padahal semalam dia ngumpat juga. Dia pun patut kita kata neraka, duk pakat neraka pula. Kau neraka. Siapa syurga? Tak ada syurga. Walau Allah sebut orang beriman, Allah ampunkan dosa dia. Allah ampun. Lanukaffiranna anhum sayi'atik. Allah ampun. Artinya mereka berada dalam posisi diampunkan dosa. Cuma kadang-kadang kita ingatkan bimbang dosa banyak boleh masuk neraka. Tapi mengata sedirect itu perlu dijaga. Kerana ia benda yang agak sensitif. Sebab neraka ni sensitif sangat. Kerana bila orang tu ada iman, walaupun kadang-kadang kita tengok dicuai banyak benda, belum tentu dia neraka. Belum tentu. Sebab iman tadi menjadikan dia berharga besar. Bernilai besar di sisi Allah SWT. Maka mungkin ada sebab-sebab lain yang menjadi rahsia dia dengan Allah untuk Allah ampunkan dia. Dan kita tak tahu. Benda ni kita tak tahu. Sebab itu kita tak berani menyebut secara ta'yin, menyebut nama fulan bin fulan. Ini merupakan fitnah dan agama. Kemudian kata Allah Ta'ala, dan kami akan balas sebaik-baiknya. Kata Imam Ar-Razi, orang beriman memang confirm syurga balasannya. Tapi bila Allah lebut ahsan lebih baik, ini bukan maksud syurga. Tapi melihat wajah Allah. Perkataan ahsan di sini, kata Imam Ar-Razi, bila sebut walanadziyannahum, kami akan beri balasan kepada mereka ahsanal ladzi kanu ya'mal, lebih baik daripada apa yang mereka buat. Ahsan ai ru'yatullah fil akhirah. Melihat Allah akhirat kelak. Kerana orang beriman semua akan masuk syurga. Ini disebut dalam hadis, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umat aku masuk syurga. Tapi bila sebut perkataan ahsan lebih baik di sini, kata Imam Fakhr Razi dalam Mafatihul Ghaib, maksudnya ialah melihat Allah. Semua orang beriman akan melihat Allah. Senikmat yang terbaik. Sebab diriwayatkan bahawa bila seorang melihat Allah, maka dia boleh lupa semua nikmat syurga. Lupa semua nikmat syurga. Dek hebat nikmat melihat Allah. Dan syurga ni satu nikmat besar, hebat. Tapi melihat Allah itu satu nikmat yang tak boleh digambarkan. Tak boleh digambarkan. Dengan semua nikmat syurga itu jadi hilang. Dek melihat Allah SWT. Sebab itu orang beriman. Bukan kita dah sebut ajar, kita dah ajar. Doa bagaimana meminta untuk melihat Allah Ta'ala akhirat kelak.
Kali ini nikmat terbesar bagi orang beriman. Dan setiap orang akan melihat Allah berdasarkan kadar iman dia. Ada yang mungkin melihat Allah setiap hari, ada yang mungkin sekian-sekian waktu, berdasarkan iman dia. Syurga ya, tapi melihat Allah ini semua orang beriman dapat secara umum, tapi kekerapannya berbeza. Yang lagi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan melihat pada setiap waktu yang dia nak, maka dia boleh melihat Allah Taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.